Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama yang diberi ialah Sharifah Fatin Huaida binti Wan Salihuddin, pemegang nombor kad metrik D201910881336 dari kursus ISMP Ekonomi Rumah Tangga semester 5. Saya akan membentangkan berkenaan dengan pengenalan insan guru profesional pada hari ini. Apa yang kita tahu tentang insan guru profesional? Seperti yang kita ketahui, guru boleh dikategorikan sebagai golongan yang profesional kerana sikap beliau yang berdedikasi tinggi, sentiasa peka dengan perubahan dan keperluan persekitaran, sentiasa bersikap positif dan terbuka serta berkeupayaan memenuhi aspirasi falsafah pendidikan negara. Profesional merupakan ciri-ciri atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam profesion. Terdapat 4 atribut dalam profesion, iaitu ahli perlu menguasai ilmu pengetahuan yang mendalam, kecekapan dan kepakaran dalam bidang tertentu. Adanya kod etika untuk mengawal tingkah laku ahli-ahli serta persetujuan yang diberikan kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. Apakah yang dimaksudkan dengan guru yang profesional? Konsep guru yang profesional adalah guru yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kepakaran serta kemahiran yang pelbagai dalam diri seseorang bergelar pendidik. Hal ini demikian kerana ia bertujuan untuk melaksanakan satu proses pendidikan secara berterusan. Untuk menjalankan tugas dengan cekap, guru hendaklah berupaya menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik, bermakna serta menyeronokkan murid-murid di sekolah. Pada 17 dan 24 November, kumpulan kami telah melakukan wawancara bersama 2 orang guru yang cukup berpengalaman dalam bidang pendidikan. Wawancara ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai insan guru profesional dalam bidang yang sama, iaitu ekonomi rumah tangga dan bidang luar daripada kursus kami sendiri. Selain itu, untuk mengetahui pendapat seorang guru profesional dalam bidang yang sama dan juga bidang yang berlainan, serta untuk melatih diri sendiri supaya mahir berkomunikasi dengan orang luar. Berikut merupakan latar belakang guru profesional dalam bidang ekonomi rumah tangga. Nama yang diberi ialah Cik Nur Suzlina binti Saleh dan mengajar dalam bidang seni reka fashion di Kolej Vokasional Matang, Sarawak. Beliau merupakan alumni daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang berkelulusan ijazah sarjana muda Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga. Beliau telah berkhidmat selama 5 tahun dalam bidang pendidikan sejak dari tahun 2016. Beliau juga telah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2020. Seterusnya, latar belakang guru bidang lain adalah daripada bidang bahasa. Nama yang diberi ialah Jailan binti Luman Elias Lumak. Beliau mengajar dalam bidang bahasa Melayu dan berkelulusan daripada ijazah sarjana muda Pendidikan Bahasa Melayu di Universiti Putra Malaysia. Beliau telah berkhidmat sejak 1993 sehingga sekarang selama 23 tahun. Beliau bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Pamol Beluran, Sandakan, Sabah. Beliau juga telah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2008, anugerah perkhidmatan cemerlang 2017 dan anugerah guru sejati peringkat sekolah 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hakim bin Ahmad. Berdasarkan kepada sesi wawancara yang telah kami jalankan, terdapat beberapa persamaan yang dilontarkan oleh kedua-dua orang guru yang kami temubual. Antaranya adalah kedua-dua orang guru menyatakan minat adalah salah satu aspek yang perlu ada dalam diri seseorang guru. Hal ini kerana berdasarkan kepada penerangan mereka berdua, minat akan membentuk diri seorang guru yang baik. Jika guru hanya semata-mata memikirkan gaji ataupun diri sendiri,
maka ini tidak akan melahirkan guru yang berkualiti kerana guru tidak mampu meletakkan jiwa mereka dalam dunia pendidikan. Hal ini akan menjurus kepada berlakunya perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya seperti pelajar diabaikan, pelajar tidak memahami apa yang diajarkan oleh guru dan sebagainya. Seterusnya, antara perkara lain yang dipersetujui oleh kedua-dua orang guru yang ditemu bual adalah pentingnya penerapan nilai murni di dalam diri seorang guru. Mereka berpendapat bahawa guru yang unggul haruslah bermula daripada dalaman yang baik, iaitu nilai murni. Pembawaan nilai murni amatlah penting bagi diri seseorang guru. Ini kerana tugas sebagai seorang guru amatlah mencabar. Selain itu juga, guru adalah insan yang sentiasa diperhatikan oleh para pelajar. Jika guru tidak mengamalkan nilai murni di dalam diri mereka, ianya akan menjadi sesuatu yang sukar untuk guru mengadaptasi situasi dalam dunia pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana guru akan berdepan dengan pelbagai pelajar yang mempunyai tingkah laku yang berbeza antara satu sama lain. Antara nilai murni yang diketengahkan oleh kedua-dua orang guru yang diwawancara adalah nilai kesabaran. Kesabaran adalah satu nilai murni yang sangat penting untuk diutamakan dalam diri seseorang guru. Jika guru tidak mampu membawa nilai kesabaran di dalam diri mereka, maka ianya tidak mustahil akan menjurus ke arah berlakunya perkara yang tidak baik seperti penderaan ataupun hukuman yang secara berlebihan, iaitu dengan mengikut emosi bagi seseorang guru tersebut. Selain itu juga, kedua-dua orang guru menyatakan akan pentingnya penggunaan ICT atau inovasi di dalam dunia pendidikan. Tambahan pula, pada masa kini, penularan wabak COVID-19 telah memberi mesej yang sangat penting terhadap dunia pendidikan, iaitu guru haruslah mahir dalam menggunakan ICT untuk memberi pengajaran secara atas talian. Tambahan itu juga, penggunaan ICT dikatakan amat berkesan dalam menarik minat para pelajar untuk belajar. Mereka juga berpendapat yang guru haruslah kreatif dalam menginovasikan kaedah pengajaran mereka. Jika guru tidak mampu mencipta inovasi mereka sendiri dalam kaedah pengajaran, maka menjadi satu keperluan untuk guru menggunakan inovasi-inovasi yang sedia ada untuk diterapkan dalam sesi pengajaran mereka. Oleh yang demikian, terdapat 3 persamaan yang kami perolehi daripada wawancara yang kami jalankan terhadap kedua-dua orang guru tersebut. Pertamanya adalah pentingnya minat di dalam diri seseorang guru. Keduanya, penerapan nilai murni dalam diri seseorang guru. Dan yang ketiganya adalah kepentingan penggunaan ICT dan inovasi di dalam pengajaran seseorang guru tersebut. Dan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Maiza Syari Zahra binti Haswani dan saya akan menjelaskan serba sedikit tentang model insan guru profesional, teknikal dan vocational. Bidang pendidikan latihan teknikal dan vocational merupakan salah satu bidang yang penting dalam melahirkan sumber tenaga kerja yang mahir dalam bidang teknikal dan vocational, yang ingin mempersiapkan pelajar dengan jelas tentang sesuatu bidang pekerjaan yang ingin diceburinya dari segi kemahiran dan pengetahuan supaya pelajar dapat menonjol dalam dunia pekerjaan yang diceburinya. Pendidikan latihan teknikal dan vocational bertujuan untuk mempersiapkan individu secara aktif membentuk pribadi profesional dalam kehidupan mereka supaya mereka mengambil bahagian dalam masyarakat dengan tingkah laku yang terpandu. Seseorang individu itu perlu belajar bagaimana untuk merefleksikan pengalaman di sekitar dunia mereka dalam mencari ilmu pengetahuan, pengalaman dan peluang baru untuk menghadapi persaingan serta cabaran dan akhirnya menjadi warga negara yang bertanggungjawab dalam konteks proses pembelajaran yang berterusan. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud TVET. TVET merupakan singkatan bagi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational. TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Ia bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang yang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aina Afifah binti Azali, nombor metrik di 2099108810. Jadi saya akan terangkan tentang persamaan serta perbezaan atribut guru dalam bidang ERT.
apakah persamaan atribut guru dalam bidang ERT ini? Antara persamaannya adalah lahirnya nilai kasih sayang daripada seorang guru. Jadi daripada kasih sayang itulah munculnya sifat khusus, iaitu tolong-menolong, bekerjasama, berkomunikasi dengan baik serta dapat mendatangkan perkara yang boleh membawa kebaikan kepada pelajar-pelajar itu nanti. Aliran ekonomi rumah tangga bukanlah mudah yang disangka. Kami sebagai pelajar ERT sendiri mempunyai cabaran, tetapi dengan sokongan serta dorongan daripada pensyarah-pensyarah dalam bidang ERT ini, kami dapat tempuh liku-liku semasa proses pembelajaran dilaksanakan. Dalam bidang ERT ini bukanlah belajar memasak saja, namun kami dapat belajar dalam bidang fashion dan pembuatan pakaian serta bidang kosmetologi. Walau bagaimanapun, guru yang telah ditemuduga adalah Puan Suzlina yang mengajar dalam bidang fashion dan pembuatan pakaian di College Vocational Matang, Sarawak. Melalui temuduga yang telah dijalankan, guru ini amatlah mementingkan nilai kasih sayang seorang guru kepada pelajar-pelajarnya, kerana beliau berkata, daripada nilai kasih sayang inilah pelajar-pelajar dapat belajar dalam suasana yang kondusif. Itu adalah antara persamaan atribut guru dalam bidang ERT. Jadi, apakah perbezaan atribut guru dalam bidang ERT ini? Antara perbezaannya adalah guru yang mengajar dalam kursus lain. Apa yang dimaksudkan dengan kursus lain? Iaitu kursus yang mengajar dalam bidang seni kulineri, guru yang mengajar dalam bidang kosmetologi, guru yang mengajar dalam bidang fashion dan pembuatan pakaian. Jadi, melalui temuduga yang telah dijalankan, beliau berkata guru yang mengajar dalam bidang seni kulineri ini lebih mementingkan disiplin, dan daripada disiplin inilah munculnya ketegasan daripada seorang guru. Ketiga-tiga bidang ini amat mementingkan kesempurnaan dalam melaksanakan tugasan masing-masing. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Khalisha binti Rizan Shah di 2019-1088-126 akan menyambung pembentangan berkenaan dengan guru berdasarkan model IGP Opsi. Model IGP Opsi ini adalah singkatan daripada model Insan Guru Profesional Opsi, di mana model ini dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik Opsi, di mana dijadikan sebagai salah satu panduan kepada guru-guru perantis dalam membentuk diri mereka bertepatan dengan model IGP Opsi ini. Model ini juga berpegang teguh kepada 3 prinsip, iaitu 3 konsep kurikulum yang dinamakan sebagai 3E, di mana E yang pertama adalah engage, di dalam bahasa Melayunya adalah melibatkan, di mana ia memberi fokus kepada sesi pembelajaran dan pengajaran yang berpusatkan kepada pelajar, iaitu di mana dalam sesi PDP ianya dapat meningkatkan pengalaman guru perantis tersebut mengenai cara-cara untuk mereka mengajar di dalam kelas. E yang kedua adalah empowers, di mana dalam bahasa Melayunya adalah memperkasa. Ianya untuk membantu guru-guru perantis untuk berfikiran dengan lebih berautonomi, lebih kreatif dan lebih bijak dalam membuat sesuatu keputusan. Manakala E yang terakhir adalah emancipates, di mana dalam bahasa Melayunya adalah membebaskan, iaitu untuk membantu guru-guru perantis untuk lebih berkeyakinan dan juga dalam proses perkembangkan lagi skop kerjaya mereka, seperti tidak menghadkan tugasan mereka di dalam bilik darjah bersama-sama dengan pelajar. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Di mana persamaan atribut yang pertama adalah daripada segi adaptif, di mana kedua-dua guru tersebut berfikiran terbuka, kerana seperti mana yang boleh kita lihat di dalam sesi wawancara tersebut, kedua-dua guru tidak menjadikan profesi perguruan sebagai salah satu pekerjaan mereka pada masa yang akan datang. Namun mereka tetap berfikiran terbuka dan menerima profesi kerjayaan sebagai seorang guru sehingga sekarang, dan mereka telah mendidik berpuluh-puluh pelajar di sekolah walaupun mereka tidak meminati kerjaya sebagai seorang guru. Kedua, persamaan atributnya antara kedua-dua guru adalah daripada segi kolaboratif, di mana menekankan penggunaan nilai-nilai murni di dalam bilik darjah.
Mereka sering berkongsi dan juga menyelitkan mengenai nilai murni semasa sesi pembelajaran dan pengajaran untuk memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar mengenai sikap-sikap nilai murni. Dan akhir sekali, persamaan atribut model IGP-UPSI yang boleh dilihat antara kedua-dua guru ini adalah daripada segi kreatif dan juga inovatif, di mana mereka mengetahui mengenai penggunaan teknologi pengajaran di dalam kelas. Seperti mana yang telah berlaku pada masa kini, rata-rata pembelajaran dan pengajaran 100% di atas talian, maka penggunaan teknologi amatlah penting dan perlu dititik beratkan di kalangan guru-guru. Mereka juga memberitahu bahawa guru-guru juga perlulah kreatif dalam menginovasikan kaedah pengajaran mereka agar para pelajar tidak mudah stres di dalam kelas. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Lee, memegang kad matrik D20191088141. Seterusnya kita beralih kepada perbezaan kedua-dua guru ini berdasarkan model atribut IGP-UPSI. Yang pertama adalah daripada segi teknologi maklumat. Cikgu Siti beriman selama lebih 10 tahun di sekolah beliau, tetapi pendedahan mengenai teknologi maklumat beliau amatlah kurang serta perkongsian dalam pembelajaran itu pun juga adalah sedikit. Berbeza pula dengan Cikgu Suzlina, beliau didedahkan dengan penggunaan bahan IT seperti komputer dan juga alat bantu mengajar yang lain bagi memudahkan proses pengajaran dan juga pembelajaran di dalam bilik kelas walaupun kelas berada di alam maya sepenuhnya. Dengan bahan bantu mengajar IT dan teknologi sedikit sebanyaklah membantu dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya perbezaan atribut model yang kedua ialah dari segi persekitaran pengajaran dan juga pembelajaran di dalam kelas. Bagi Cikgu Siti yang berada di Sabah, sukar untuk mencipta persekitaran yang baik untuk pengajaran dan pembelajaran kerana tempat beliau berada di dalam kawasan pedalaman. Berbeza pula dengan Cikgu Suzlina di mana beliau dapat mencipta persekitaran pengajaran dan pembelajaran serta dapat menyediakan skop dan peluang kepada pelajarnya di dalam kelas kerana tempat beliau adalah sistematik dan juga bukan di kawasan pedalaman. Seterusnya, perbezaan atribut yang ketiga, Cikgu Siti mempunyai sifat kepimpinan di mana beliau lebih berpengalaman dan mampu untuk menguruskan sesebuah organisasi dengan baik kerana pengalaman mengajar beliau di sekolah lebih daripada 10 tahun dan lebih mengenali untuk menguruskan sesuatu kerja dengan baik. Berbeza pula dengan Cikgu Suzlina di mana pengalaman mengajar beliau adalah lebih kurang 5 tahun, namun kedua-dua guru tersebut menunjukkan sifat pribadi sebagai seorang pendidik yang sentiasa berfikiran terbuka dan sentiasa berfikiran positif serta menunjukkan teladan dan contoh yang baik kepada anak-anak murid. Berdasarkan wawancara yang dijalankan, saya mendapati kedua-dua guru seorang yang sentiasa bersedia untuk berkongsi segala pengalaman dan kejayaan yang pernah beliau kecapi. Kecemerlangan peribadi merupakan tonjak utama untuk menjadi seorang guru yang cemerlang. Antara kecemerlangan peribadi yang perlu ada dalam diri seseorang guru cemerlang termasuklah mempunyai keyakinan diri, sentiasa berkongsi dan bekerjasama dengan orang lain serta mengurus diri dengan kemas. Selain daripada itu, pengalaman berinteraksi bersama guru jemputan dan rakan-rakan bagi melaksanakan tugasan ini membolehkan saya memperbaiki dan meningkatkan cara saya berkomunikasi. Hal ini demikian kerana ianya dapat melatih diri saya untuk berkomunikasi dengan baik dan membuat persediaan untuk menjadi seorang pendidik yang berkualiti. Bukan itu sahaja, saya dapat memperolehi ilmu yang baharu melalui wawancara ini. Hal ini kerana kedua-dua guru sering mengingatkan kepada kami bahawa untuk menjadi seorang guru perlulah memiliki sifat kreatif dan inovatif. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025,
Datuk Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, telah menegaskan tentang kepentingan inovasi dalam pendidikan. Guru yang ditemu bual tidak mencipta sebarang inovasi untuk pengajaran, namun mereka menerapkan inovasi dalam sesi PDP pada zaman pandemik ini. Semangat ingin mencuba sesuatu pendekatan yang baharu sentiasa ada dalam diri mereka yang harus dipuji, kerana kata orang belum cuba belum tahu. Antara pengajaran yang saya dapati apabila mewawancara kedua-dua guru tersebut adalah salah satunya berkenaan dengan keyakinan dan juga kepercayaan terhadap diri saya sendiri untuk menjadi seorang guru yang berjaya. Saya dapati menjadi seorang guru amat susah, lebih-lebih lagi daripada segi mendidik anak-anak bangsa generasi Z pada masa kini. Menjadi seorang guru dan berkerjaya sebagai profesional keguruan memerlukan tanggungjawab yang sangat-sangat besar dan saya banyak belajar daripada kedua guru tersebut dalam mengendalikan urusan kelas. Seterusnya, saya juga mendapat sedikit pengalaman dalam mewawancara kedua-dua guru tersebut di mana kebolehan untuk saya berinteraksi dan juga berkomunikasi adalah tinggi dan saya juga mempelajari cara-cara untuk bercakap di hadapan ramai dan lebih berkeyakinan. Dan yang terakhir, antara refleksi yang saya dapat adalah mendapat sedikit nasihat mengenai tahap kesabaran yang tinggi di dalam bidang perguruan di mana nilai kesabaran yang tinggi amatlah diperlukan jika menjadi seorang guru dan jika memilih profesi sebagai seorang guru. Oleh itu, guru-guru tersebut juga sering menasihati kami untuk sentiasa bersabar dalam apa jua keadaan yang berlaku dan sering positif pada masa yang akan datang. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Perkara yang saya dapati daripada wawancara yang telah dijalankan adalah guru merupakan kunci kepada pendidikan kerana walaupun orang hebat mampu melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang baik dapat melahirkan ribuan tokoh hebat. Pada masa pandemik COVID-19 ini, guru berhadapan cabaran pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP yang baru kerana perlu mengajar secara atas talian. Melalui cabaran tersebut, guru hendaklah mengukuhkan dan meningkatkan kualiti diri mereka kerana kualiti guru antara aspek terpenting bagi memacu transformasi pendidikan kebangsaan. Bagi mencapai hasrat ini, kualiti guru perlu sentiasa diperbaiki selaras dengan keperluan semasa. Berdasarkan wawancara tersebut, guru dikategorikan sebagai golongan profesional kerana sikapnya yang berdedikasi tinggi sentiasa peka dengan perubahan dan keperluan persekaran, sentiasa bersikap positif dan berfikiran terbuka. Oleh itu, saya dapat simpulkan bahawa seorang guru memerlukan banyak kepakaran dan kemahiran serta mempunyai peribadi dan sasiah yang unggul dalam diri mereka. Hasil pendidikan yang dibentuk mestilah mempunyai kualiti. Akhir sekali, seseorang guru adalah antara orang yang paling penyabar kerana tugas guru menuntut banyak kesabaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Berdasarkan kepada sesi wawancara yang telah kami jalankan, apa yang dapat saya simpulkan daripada sesi wawancara ini adalah ini merupakan satu aktiviti yang sangat baik kepada saya dalam memberi pendedahan tentang tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru yang berdedikasi. Melalui wawancara ini juga, saya dapat menginspirasikan apa yang dikongsikan oleh kedua-dua orang guru tersebut. Saya juga dapat melakukan persediaan dalam diri saya sendiri sebelum menempuhi ke dunia perguruan. Sememangnya tugas sebagai seorang guru amatlah mencabar. Guru bukan hanya sekadar untuk mengajar, bahkan guru juga harus berperanan dalam mendidik anak didiknya untuk menjadi manusia yang berjaya. Di samping itu juga, melalui sesi wawancara ini, saya dapat menggambarkan apa yang perlu dipersiapkan dalam diri saya dari segi mental dan juga fisik. Hal ini kerana guru haruslah bersedia dalam melakukan apa jua perkara yang diamanahkan dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab. Tidak lupa juga, kepribadian yang baik amatlah penting dalam diri seseorang guru. Dan saya sendiri akan cuba sedaya upaya untuk membina nilai-nilai murni yang perlu ada di dalam diri saya. Dalam temuduga yang telah dijalankan, kami telah menemuduga beberapa guru iaitu Puan Jailan dan Puan Suzlina. Puan Suzlina telah mengajar dalam bidang fashion dan pembuatan pakaian, manakala Puan Jailan telah mengajar dalam bidang bahasa Melayu. Jadi, dalam temuduga yang telah dijalankan, antara perkara yang boleh memberi impak yang positif kepada pelajar-pelajar nanti adalah saya dan kawan-kawan yang bakal menjadi seorang pendidik perlulah menerapkan sifat kasih sayang
supaya nilai kasih sayang ini boleh diberi kepada pelajar-pelajar nanti. Kenapa kena terapkan sifat kasih sayang ini? Kerana melalui sifat kasih sayang inilah timbulnya sifat tolong-menolong, kerjasama serta komunikasi yang baik. Jadi, dengan komunikasi yang baik ini, proses pembelajaran dan pengajaran akan berlangsung. Sebagai perantis guru, kami perlu diterapkan dengan nilai-nilai murni yang akan dijadikan contoh untuk pelajar-pelajar nanti. Kami sebagai perantis guru dalam bidang ekonomi rumah tangga, kami perlulah bersifat kasih sayang, tolong-menolong, kerjasama serta dapat berkomunikasi dengan baik. Akhir sekali, sebagai guru perantis, kami perlulah memberi sifat-sifat yang sebegini kerana ia akan memberi impak yang positif bukan sahaja kepada pelajar, malah dapat memberi impak kepada sekolah nanti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Refleksikan diri. Hasil daripada wawancara ini, saya mendapati kedua-dua guru ini bukanlah memilih bidang guru utama, tetapi walau bagaimanapun telah mendapat kepercayaan memasuki bidang guru ini. Walaupun mereka tidak minat dalam bidang guru, ia tidak mematahkan semangat mereka. Minat tersebut datang apabila mereka telah masuk dan menjalani kerjaya sebagai seorang guru. Bagi saya, menjadi seorang guru ini adalah kerjaya yang sangat mulia kerana seorang guru itu dia mendidik dan mengajar pelajar. Saya dapat melihat bahawa walaupun mereka ni mengatakan sebegitu, tapi kita boleh lihat di mana mereka sekarang dan tahap pencapaian mereka sepanjang mereka bergelar guru. Ini membuatkan saya lebih bersemangat serta menghormati mereka. Saya amat terpegun terhadap personaliti dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh kedua-dua guru ini. Ya, atribut yang akan saya terapkan berdasarkan kedua-dua guru ini untuk masa hadapan ialah saya tekankan ialah nilai tanggungjawab serta kesabaran yang tinggi kerana ia adalah antara aspek tunjang menjadi seorang guru yang berdisiplin serta cemerlang. Saya akan mengaplikasikan atribut yang dipelajari. Oleh itu, bagi saya wawancara ini berjayalah memberikan impak yang besar kepada diri saya sebagai persediaan ke arah menjadi insan guru profesional pada masa hadapan. Kesimpulan yang boleh kita dapati melalui wawancara ini adalah kualiti guru merupakan asas kecemerlangan murid dan sekolah. Pada masa yang sama juga, kewibawaan guru merupakan tonggak kepada profesionalisme guru. Guru perlulah membuat refleksi yang mendalam tentang diri sendiri dan amalan pengajaran serta pembelajaran. Guru juga harus meningkatkan profesionalisme dari segi keilmuan, keterampilan dan kemahiran serta pembentukan sasiah yang berakhlak mulia. Dengan ini, guru dapat bergerak seiring dengan arus perubahan dalam era teknologi dan globalisasi. Dapat disimpulkan juga bahawa guru memainkan peranan signifikan dalam pembinaan insan cemerlang dan rakyat yang bertanggungjawab terhadap negara. Oleh yang sedemikian, menyedari hakikat ini sebagai seorang pendidik pada suatu hari kelak, seorang guru juga perlulah komited dalam melahirkan warga negara yang mempunyai semangat bersatu padu, cinta dan taat setia kepada negara. Justeru, golongan anak didik juga dapat menjadikan nilai budaya Malaysia sebagai asas kepada kemajuan negara dan bangsa serta lambang identiti, nilai, kebudayaan dan semangat yang menjadi ciri dan hasrat negara Malaysia juga dapat dikongsikan. Melalui inisiatif ini, kami percaya bahawa matlamat pendidikan akan tercapai dengan jayanya sekaligus membentuk negara Malaysia yang maju, aman dan berjaya. Sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi.